الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung bacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Imam Ibn Hajar radhiyallahu an, pada tajuk yang baru, pada bab yang baru, yakni bab syurutis salah. Okey, pada halaman 106. Cuma sebelum kita dah baca ke hadis 19 sudah? Belum? Muka surat 105 dah habis ke? Dah ya, dah sudahlah. Cuma mungkin sebelum kita masuk bab yang baru ini, kita ulang sedikit pada hadis yang akhir yang minggu lepas, hadis Sayyidina Jabir itu, hadis 19. Saya disebutkan petikan daripada kitab Subulus Salam. Tuan-tuan, lepas azan kita jawab azan lah, ketika azan kita jawab. Cuma ikut susunan yang dicadangkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicadangkan oleh Imam Ibn Qayyim ya rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dikatakan bahawa ya lepas azan kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ataupun nabi yang wa rasula. Itu yang pertamalah. Kalau kita nak baca yang pertama itu. Lepas tu kita selawat. Kan? Lepas tuan-tuan kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lepas raditu billah tu selawat Nabi SAW, baru kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah sampai akhir. Okey, yang keempat, yang terakhir, kita baca doa, apa-apa doa yang kita nak panjatkan kepada Allah. Kita mungkin baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang berdoa lepas azan tu dia panjang. Rupanya dia baca ni ya, antara tadi lepas raditu billahi rabba, selawat Nabi SAW, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sehingga akhir. Kemudian bacalah doa yang kita nak baca. Doa hajat kita boleh baca selepas menyelesaikan 3 doa yang pertama tadi. Ini juga cadangan yang baik tuan-tuan. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan ya, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata Nabi ajar dia lepas azan maghrib. Ada juga doa yang kita tak rajin bacalah, tidak tersebar di kalangan kita, iaitu Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ini doa yang agak jarang kita dengar, mungkin jarang kita bacalah. Sebab doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah ini, Sayyidah Ummu Salamah ini tuan-tuan, iaitu bermaksud Allahumma hadza iqbalu lailik, ya Allah sekarang waktu malam, perpindahan siang kepada malam, wa idbaru naharik, dan telah berakhirnya sesi siang, datangnya waktu malam, berakhirnya waktu siang, wa aswatu du'atik, dan suara-suara orang yang berdoa kepadamu, faghfirli, maka ampunkan dosaku ya Allah. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, salah seorang isteri baginda ummahatil mukminin. Jadi tuan-tuan sebenar yang nak kita nak betulkan sikit, satu yang lagi canggih lagi ialah orang yang dah ada di masjid sebelum azan.
Kalau dia dapat macam tu karamah lah bagi dia, sebab susah. Ya, kita nak berada awal ke masjid ni tuan-tuan, susah. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu dia dapat sampai awal sebelum azan, tu memang canggih lah tu, itu karamah lah. Tapi bukanlah setahun sekali karamah dia tiap-tiap hari lah. Istiqamah pun jadi karamah. Kalau setahun sekali nak selfie masuk Facebook, tak payah lah dah. Dia memang istiqamah berterusan, istimrar. Jadi wirid dia ialah datang awal ke masjid, supaya dia dapat sambut azan, ya, kemudian dia dapat baca doa full. Kan, itu lebih selesa lah daripada kita tercungap-cungap naik tangga ni, baru nak baca doa, dah kelang kabut usap khabar mana satu dulu, mana satu kemudian, dah kita tak ingat. Jadi kalau kita bersedia awal, itu lebih memungkinkan kita untuk menyempurnakan doa-doa ini tadi, tuan-tuan. Kalau tak ingat pun, sekurang-kurang satu perkara yang saya perhatikan kita tertinggal, iaitu selawat. La ilaha illallah. Kan kita kata la ilallah Muhammadur Rasulullah, cukup kan? Sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah kita sempurnakan. Lepas selawat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sebab hadisnya begitu. Sallu alayya summa salu li alwasilah. Lepas azan selawat dulu, baru kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tuan-tuan, hingga akhirlah. Ini sedikit ulangan seperti yang saya telah bacakan pada kelas yang lepas, tuan-tuan. Baik. Qala bab syurutis salah, bab pada menyatakan hadis segala syarat bagi solat. Jadi syarat ni apa? Syarat ini, tuan-tuan, dalam usul fiqh sebut syarat ni ma yalzamu min adamihil adam. Kalau tak ada syarat, maka tak ada solat. Maknanya tak tutup aurat, sembahyang tak sah. Tak menghadap kiblat, sembahyang tak sah. Tidak bersuci, sembahyang tak sah. Belum masuk waktu, sembahyang tak sah. Itu masuk syarat. Tak ada syarat, tak ada solat. Tetapi kalau ada syarat pun, tidak semestinya sempurna solat. Maksudnya syarat kita dah betul, satu masuk waktu, tapi kiblat pula tak betul, tak sah juga. Kan? Kiblat dah betul, tuan-tuan, tapi kain kita pula ada najis, tak sah juga. Jadi syarat ni mesti melengkapi, menyeluruh. Dan tuan-tuan, kalau tiada satu syarat, gugur satu syarat yang kita belajar ini, maka tidaklah sempurna solat kita. Itu maksud, ya, syarat dalam fiqh, dalam usul fiqh. Okey, taib. Hadis yang pertama, qala an Ali ibni Talqin radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi namanya Ali bin Talq. Sebenarnya tuan, nama ni telah kita sebut riwayatnya pada bab nawaqidil wudu. Dalam marin kita baca bab membatalkan wudu, nama perawi ni dah ada, nama sahabat ni Ali bin Talq. Dah ada kita baca dulu. Cuma biografi dia tak begitu banyak lah yang kita jumpa, tuan-tuan. Ya, cuma dia kata nama dia ni Ali, dia Ali bin Talq ke Talq bin Ali. Ulama confuse, tapi ulama kata orang yang sama. Ali bin Talq pun dia, Talq bin Ali pun dia. Tak apalah, tuan, ini sekadar penambahan maklumat je lah untuk kita. Yang pentingnya apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza fasa ahadukum, fasa, tuan-tuan, idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salah. Okey, terjemahan hadis. Apabila fasa itu bukan fasa 3 dah. Fasa itu ialah fusa, kontut perlahan. Kontut perlahan namanya fasa, fusa. Kontut kuat, tuan-tuan, namanya durat. Berat tu durat, durat. Syaitan dengar azan, dia bukan fasa, dia durat. Syaitan dengar azan, dia akan berlari-lari, tuan-tuan, ya, sambil terkontut-kontut, durat. Kontut kuat namanya durat, kontut perlahan namanya fusa. Ini hadis, ya, bahasa hadis. Ini saya belajar dulu awal-awal datang ke Mesir dulu. Hadis ini Syekh Nuruddin sampaikan pada kami. Beza antara fusa dengan durat. Fusa itu walaupun dia slow, tapi baunya bisa menusuk kalbu, tuan-tuan. Durat ni kadang-kadang dia bunyi kuat, tapi kadang-kadang bau dia boleh cover sikit lah. Okey, baik. Apabila kentut, tak kisahlah fusa ni kentut perlahan ke, kentut kuat ke, tuan-tuan, dia tetap membatalkan wuduk. Sebab kita belajar dulu nawaqid
perkara yang membatalkan wuduk tu apa yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan mana ni? Jalan lama, jalan baru? Tak, jalan kubul dengan jalan dubur. Okey. Apabila kentut seorang daripada sekalian kamu dalam solat, apa nak buat? Maka hendaklah berpaling ia daripada solatnya. Falyansarif. Berhentilah. Kau nak semayang apa lagi? Kau dah batal wuduk kau, dah tak sah semayang. Berhenti semayang. Berpaling daripada solat, keluar daripada saf. Falyansarif. Kenapa Nabi kata SAW wala tawadda, pergi ambil wuduk semula. Dan wal yu'idis solah, dan hendaklah ulangi solat. Okay, artinya yang 2 rakaat pertama tadi, 3 rakaat pertama tadi, 4 rakaat dah nak bagi salam dah, prod. Jadi tak pakailah. Tak boleh kita kata saya sambung je lah ustaz, takbir saya terus duduk tahiyat akhir sebab saya tadi dah duduk tahiyat akhir. Tak payah dah, kena ulang daripada awal. Ini kita faham kaedah. Kalau kita batal, tuan-tuan, batal wuduk, kan kena ulang daripada awal solat kita, maka itu tuan-tuan, antara perkara yang hadis ini menjadi dalil bahawa fusak itu, kontut itu membatalkan wuduk, tuan-tuan, dan juga perkara-perkara lain yang membatalkan wuduk yang telah kita bahaskan sebelum ini, tuan-tuan. Termasuk, tuan-tuan, ada perbincangan tentang ru'af. Qaid ni muntah. Tengah semayang, tak tahu macam mana, ada sakit sebagainya, muntah. Ataupun ru'af ni hidung berdarah ketika solat. Ini semua, tuan-tuan, teknik-teknik ini kita kena faham. Okay? Qaid dengan ru'af tu dia tak membatalkan wuduk. Dia tak batalkan wuduk. Artinya kita berhenti untuk kita basuh lah hidung kita tadi. Keluarnya darah daripada hidung, berdarahnya hidung, kita muntah tadi tu, muntah tidak membatalkan wuduk. Mazhab Syafi'i tak membatalkan wuduk dari sudut muntah. Cuma benda tu najis. Itu yang kita kena bersihkan dan bukan pergi berwuduk, tuan-tuan. Termasuk, tuan-tuan, orang yang muntah, orang yang berdarah hidung, tuan-tuan, maka dia kena berhenti solat, pergi bersihkan dulu, dan barulah dia menyambung ataupun memulakan mengikut imam, untuk meneruskan solatnya. Kalau dia semayang bersendirian, maka dia kena mulakan daripada awal lah. Kaedah dalam batal wuduk, tuan-tuan, kalau imam pun kena faham, makmum lebih-lebih lagi yang belakang imam pun kena faham, kita yang lain pun kena standby, kena faham. Kalau dia sudah batal ru'af, tuan-tuan, ataupun kita terkontut dah tadi, sekarang ni COVID ni, tuan-tuan, walaupun mesyuarat fatwa dah keluar baru ni, jarak saf ni akan dirapatkan, dah ada keputusan pun, tuan-tuan tunggu je apa keputusan rasmi daripada Sahibul Samar Datuk Mufti dan daripada pengarah. Kami dah muzakarah pun, dah buat dah keputusan. Cuma dari sudut jarak-jarak ni, apa tujuan, apa sedikit lah, adalah dia punya sikit-sikit kemudahan dia, iaitu orang bolehlah keluar sebab dia tak melanggar saf. Kan celah-celah ni kita boleh keluar. Kata yang batal tadi kan, yang berdarah hidung dah kan, nak basuh hidung dia, dia boleh keluar. Kalau yang melibatkan saf kita, insya-Allah nanti lepas keadaan normal dah boleh melekat-lekat balik saf kita, insya-Allah dah boleh rapat tarasu, maka macam mana? Di situ, tuan-tuan, pandai-pandailah cari mana lorong kita nak keluar, dan kita adalah keuzuran dan kemaafan untuk kita lalu depan orang solat ketika kita batal wuduk tersebut. Ada keuzuran lah, sebab kaedah asal kita ni diharamkan lalu depan orang yang sedang solat. Kawasan sejadah ni, antara satu saf ke satu saf ni, ini zon larangan yang haram kita lalu. Kawasan itu, depan itu dimaafkanlah, depan garisan boleh, depan sejadah boleh, dimaafkan. Tapi kalau sejadah tu terbentang, dan ini rata-rata masjid memang berlaku, ramai orang buat. Haji pun, Pak Lobai pun sama, semayang sunat dekat tepi pintu, orang nak keluar tu, semayang sunat ba'diyah Jumaat. Orang nak keluar ni, orang nak terkoncing ni, lama tahan kontut ni kan, durat keluar, fusak pun keluar semua kan, nak keluar, dia semayang sunat kat situ. Macam mana hukum? Yang lalu pun berdosa, yang semayang pun berdosa. Sebab semayang sunat tu dia patut memilih tempat-tempat yang bukan laluan orang, bukan tempat laluan. Itu pintu-pintu utama ni, kita tak boleh semayang sunat kat situ. Semayang fardu tak apalah sebab semua semayang serentak, betul. Tapi semayang sunat, tuan-tuan, kita kena cari tempat yang bukan laluan orang. Sebab isunya tadi, kita yang lalu berdosa.
Hadis sebut berdosa, lebih baik kau tunggu 4 hari, 4 bulan, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun daripada kau lalu depan orang yang sedang solat. Dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi dia tak mengaji ni, jahil, acah-acah alim, macam pandai bona, ikut kelas tak, buat kelas tak nak ikut, tak nak mengaji, cabut dia lepas sembahyang, akhirnya jahil, tak faham hukum, lalu depan orang solat. Sejadah itu, dalam kawasan sejadah itu hukumnya haram. Itu sekhabar tadi, kita yang semayang tu pun berdosa juga, sebab kita ambil tempat, sedangkan tengah ni punyalah banyak ruang semayang dan sunat, pindahlah ke tengah sikit, pergilah ke depan sikit, jangan ambil sukatan depan pintu orang nak lalu tu, nak keluar nak masuk. Okey, sudut itu jelas tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita bangkitkan tadi isu katalah batal wuduk dia, jadi dia perlu keluar, dia nak keluar lah, batal wuduk, tiba-tiba nak terkoncing lah pula, memang tak boleh tahan dah, maka di situ kita kata tadi adalah keuzuran untuk dia lalu. Dalam situasi sekarang saya kata kita cilok je lah, celah-celah ni memang boleh lalu lah, dan kita tak ganggu pun saf, tak ganggu pun orang yang sedang solat. Tapi isunya nanti ialah balik kepada asal saf kita yang lekat. Saya katakan tadi insya-Allah dimaafkan untuk kita lalu. Hukum ini tuan-tuan biasanya berlaku di Mekah, di Madinah, sebab keadaan yang terlampau jam padat. Mana kita nak lalu tuan-tuan? Kalau di Mekah ada rukhsah keringanan, boleh lalu. Tapi lalu tu bukanlah tuan-tuan lambai-lambai pula orang sembahyang tu, padan muka kau dan lalu depan kau, dia tak berdosa. Ada kebenaran. Kita lalu tuan-tuan dengan apa? Dengan istighfar. Sebab kita tak ada pilihan, dan terpaksa lalu sini. Sebab mana lagi nak lalu? Situah pono, Hijri Ismail pono, nak masuk ke Mas'ah Safa Marwah pono, nak pergi ikut mana pintu semua ruang memang pono orang. Madinah apa Mekah, Masjidil Haram, khususnya Masjidil Haram. Maka di situ ulama kata, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Idahnya kata dibenarkanlah lalu. Tapi bukan sewenang-wenang sekati-sekati, tapi sebab dah tak ada ruang nak lalu, dibenarkan kita lalu. Berbeza dengan Masjid Madinah. Masjid Nabawi tuan-tuan dihukum macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sama macam Masjid Negara yang kena tutup sekarang ni 2 minggu lockdown. Masjid Negeri Selangor ke Masjid Negara ke tuan, yang KL Selangor kita faham, Allah uji seketika 2 minggu. Kita doakan tak berpanjangan dan mudah-mudahan semakin reda lah COVID ni tuan-tuan. Ada satu jemaah kita daripada Salat Tinggi, tak pernah miss kelas saya ni, kelas Bulughul Maram, AJK Sahah lah. Tuan Haji Fahmi pun tak dapat datang hari ni sebab Selangor tak boleh keluar. Dia pada Salat Tinggi tuan-tuan, harap-harap berikut dah live ni, ada 2 Facebook ni tuan-tuan. Kembali jadi kita kata kita keluar lah. Kaedah nak keluar, imam dia batal wuduk, macam mana nak beritahu makmum? Makmum kan faham cara dia. Ini yang saya baca dalam kitab Syarah Zarqani, dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Dia kata pegang hidung. Pegang hidung tu seolah-olah tanda kita dah batal wuduk. Jadi yang belakang ni jangan pula tanya, apalah kau pegang hidung pula. Yang belakang ni jangan berbaik tanya, kau naik je lah, imam dah batal lah tu. Antara tandanya ialah kita bagi isyarat. Kita makmum pun begitulah. Jangan pula daripada takbir Allahu Akbar pegang hidung sampai ke habis tu, kesudah apa hal kan ni kan. Ni cerita ni kita nak keluar daripada saf. Isyaratkan memegang hidung. Itu saya confirm memang itu mazhab Maliki. Cara dia. Hadis kitab Muwatta' Imam Malik. Tuan-tuan itu kaedah untuk kita keluar daripada solat, untuk kita mengambil wuduk ataupun tadi membersihkan hidung, membersihkan muntah dan sebagainya. Maka ini kaedah yang pertama tuan-tuan ya. Ketika berlakunya batal wuduk, maka kita katakan syarat sah solat mesti berwuduk dengan sempurna. Dia dah wuduk batal, maka batallah solatnya. Dia kena ambil wuduk semula dan perlu kembali untuk solat. Okey, selesai tuan-tuan Qala, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Tengok tu, khimar baca dengan kha, jangan baca himar, jangan baca ha dengan kha, beza maksud dia nanti, jauh beza dia. Allah tidak terima solat. Saya mengajar tuan-tuan, saya ingat di kuis dulu saya mengajar hadis ini. Student saya budak tahun 1 lah, budak tahun 1. Dia kata, cuba terjemah hadis ni, Ustaz nak dengar. Tidak sah solat seorang yang haid melainkan dengan naik himar. Boleh macam terjemahan kau ni. Tidak sah solat perempuan yang haid
melainkan dengan menaiki himar, menaiki keldai. Lain macam. Sebab tu dia terjemah himar itu dia dah tolan huruf kha, titik tu dah hilang. Titik tu mesti ada khimar. Terjemahan, tengok terjemahan tuan-tuan. Tiada diterima Tuhan akan sembahyang perempuan yang mukallafah. Terus dia terjemah mukallafah je senang. Perempuan wanita yang telah datang haid, yang telah dewasa, ya. Jadi dia nak solat, dia mesti menutup aurat. Jadi aurat itu dibayangkan apa tuan? Iaitu khimar, iaitu melainkan dengan tudung kepala. Jangan kepala leher nampak lah, tutup semua ni. Aurat untuk wanita dalam solat, aurat wanita juga samalah luar solat. Tuan-tuan Jadi terjemahannya apa tadi? Ya, Allah tidak terima solat perempuan yang telah dewasa. Dewasa tu bukan 19 tahun. Dewasa tu dia dah sampai umur haid dia dah 9 tahun tu, maka dia telah mukallaf. Lelaki mukallaf, untuk perempuan mukallafah, bukan muallafah, mukallaf, taklif. Kita ada beban syariat, ada tanggungjawab yang mesti kita sempurnakan. Maka ya, untuk muslimat, untuk anak-anak dara kita tuan-tuan, dia umur sekian-sekian tadi tu 9 tahun lah, ya, ambil. Maka di situ dia solat, dia dah mula wajib menutup aurat dengan sempurna, termasuk khimar. Bukan setakat pakai baju kurung je dah, bukan setakat tolokong tu memang package lah. Bukan sekadar baju kurung ataupun baju yang labuh, tak cukup. Dia mesti tutup kepala dia, tutup leher dia, tuan-tuan sekalian. Okey, khimar. Khimar ini apa tadi? Kenapa tudung perempuan tu panggil khimar? Tuan-tuan, khimar itu dia menutup kepala, tongkuk perempuan. Khimar kalau yang mabuk tu, arak itu dipanggil khamar. Kenapa panggil khamar? Sebab dia menutup kewarisan akal. Orang minum mabuk, maka dia minum khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Allah sebut khamar, dan Nabi sebut SAW al-khamru ummul khaba'is. Arak itu merupakan induk segala kemaksiatan. Jadi khamar. Kenapa khamar panggil khamar? Khamar itu menutup akal, maka tudung itu menutup kepala dan tongkuk seorang wanita. Tuan-tuan Jadi hadis ni mudah kita faham, ya, bahawa seorang wanita yang telah baligh, ya, yang kita panggil tadi mukallafah, dia mesti menutup aurat dengan sempurna. Walaupun ada khilaf di kalangan para fuqaha berdasarkan beberapa hadis. Okeylah, aurat wanita dalam solat kita bahas. Semua anggota wanita adalah aurat kecuali tapak tangan dengan muka. Boleh tuan-tuan itu. Jadi nanti akan berbangkit. Kalau tuan-tuan perasan ada perbahasan, saya dapat WhatsApp daripada kawan saya, dia kata kalau semayang pakai niqab kita ni, tutup hidung, sujud dengan hidung, kata dia tak sah. Ada satu ustaz lah, dia viralkan kuliah dia. Tuan-tuan macam mana? Mazhab tuan-tuan macam mana? Jadi mazhab Masjid Nabawi kena pakai. Jadi sembahyang kita sah. Kenapa sah tuan-tuan? Sebab kita telah sujud dengan sebahagian dahi kita. Jadi dan ada keperluan, ada keuzuran lah. Tapi esok kerajaan KKM dah isytiharkan COVID dah tak ada. Alhamdulillah COVID dah tak ada, Malaysia bebas dari COVID. Kita gata-gata, ngada-ngada pula pakainya tengah sujud. Itu tak boleh. Paling kurang pun hukumnya makruh kalau kita memakai bondo ni dalam keadaan aman, sihat sejahtera. Sekarang dalam keadaan darurat ini dibenarkan pakai, tak makruh pun pakai. Yang nak pakai boleh pakai ketika solat. Walaupun tuan-tuan sujud nanti hidung tuan-tuan telah terhalang dengan purdah kita ni. Panggil purdah lah senang kan? Mask kita ni tuan-tuan. Jadi saya agak clear lah dari sudut tu. Baik. Jadi ya, akan berlaku khilaf, perselisihan ulama. Kita senang ya, ustaz-ustaz kita mengajar fardu ain, ustazah-ustazah kita mengajar kafah, kita kocik pun belajar. Aurat wanita ni senang semua. Dikecualikan ma zahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah wanita itu menzahirkan perhiasannya melainkan apa yang nampak. Yang nampak yang tangan,
Kedua tapak tangan tuan-tuan mesti masuk pakej belakang tangan. Kalau wanita, isteri-isteri tuan-tuan ni baru nak dapat kesedaran ke, baru mimpi ke, dapat petunjuk hidayah ke apalah, dia kata, bang, ini tak aurat, yang ni aurat. Mana kau belajar? Maksudnya kita pegang, kalau yang ini bukan aurat, masuklah belakang dia, bukan aurat lah. Dua-dua ni depan belakang tak aurat. Sampai pergelangan lah. Kan? Kalau yang jenis nak pakai sarung tangan tu, silakan. Tapi pandangan mazhab kita, tuan-tuan, tidak. Sebab dalam ihram, perempuan kena buka purdah, kena buka sarung tangan. Walal quffazatain, kata Nabi SAW, jangan pakai sarung tangan. Sengaja pakai sarung tangan ikut hadis itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, kena bayar dam. Sengaja pakai niqab, walaupun sekarang ni dia pakai niqab purdah, mazhab Syafi'i ketika ihram buka purdah. Bukan mazhab kita je, dan beberapa mazhab yang lain, tuan-tuan. Okey, jadi kembali di situ menjadi dalil bahawa purdah itu bukan tradisi badui. Ini kadang-kadang orang nak belasah purdah, kata purdah ni budaya Arab, apa nak ikut-ikut. Tak. Purdah itu juga ada nilai ibadah. Semua ummahatil mukminin, semua isteri-isteri Nabi, tuan-tuan, mana ada buka muka? Tak ada. Jadi kalau tuan-tuan pun katalah tuan-tuan tak gomar lah orang pakai purdah ni, jangan anti bona. Jangan anti bona. Kita anti patut orang yang pakai skirt tu, kita anti. Kita patut marah orang yang bogel tu. Ini kita sakit hati, kita tengok orang pakai sorban, kita sakit hati. Orang pakai purdah, kita sakit hati. Apa pasal? Sebab kita kata, saya baca dalam majalah, dalam YouTube ni, ini budaya Arab, tidak ada kaitan dengan syariat. Salah faham, tuan-tuan. Pakaian niqab purdah itu sebahagian daripada pemakaian muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus di kalangan isteri-isteri baginda pakai niqab. Cuma kita khabar tadi, niqab tu berdasarkan dia bukan aurat, maka tak wajiblah pakai. Boleh? Kita pun memilih, mazhab kita memilih tak wajiblah pakai niqab. Purdah tak wajib pakai. Sekarang ni ambil kau jantan betina kena pakai purdah. Kau bukan main marah-marah kat purdah tu, kau pun kena pakai. Masuk semayang pun tak ada tangga. Baru kau tahu. Tuan-tuan, jadi nak ceritanya, asal muka wanita, tapak tangan dan belakang tangannya itu bukan aurat, tetapi kaki dia, sebab tu kita posan kat rumah kita, stokin kau jangan nipih masa semayang. Walaupun kadang-kadang ustazah pun tak pakai stokin, ustazah pun tak suka pakai stokin kan. Kira lah panih ko apa ko, kaki wanita tu aurat. Cuma sebab apa berlaku, tuan-tuan? Sebab kat Mekah, ustaz, acik tengok orang tu cantik-cantik, lawa-lawa, tak adalah pakai stokin, ustaz. Nampak koting ni botih Memanglah acik skodek memanglah nampak semua. Kan? Memanglah nampak semua. Betul, tuan-tuan, dalam sebagian mazhab, kaki, tapak, tumit itu tidak dikira aurat. Profesor-profesor Al-Azhar, tuan-tuan, dia banyak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sebagiannya mengatakan kaki wanita bukan aurat. Jadi sebab tu dia orang tak pakai stokin. Ni jangan nak pakai, nak mudah-mudahkan mazhab kan, dia semua tukar mazhab. Kita Hanafi kan, bukan Syafi'i. Kita semua mazhab Syafi'i lah. So mazhab Syafi'i kata yang dikecualikan, yang tapak tangan dengan muka ya buka, lain kena tutup, pakai stokin. Tuan-tuan sekalian, jadi itu tentang secara umum perbahasan mengenai aurat wanita dalam solat. Sehinggalah tuan-tuan pada hadis yang ketiga, hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana ath-thawb wasi'an faltahif bihi, yani fi shalah. Apabila adalah kain itu luas, maka berselimutlah dengan dia, yakni dalam solat. Kalau kita punya pakaian tu besar macam cadar, baju bah kita tu besar labuh, boleh sarung, boleh kita selimutkan dia. Kita ada ridak, kain selendang yang besar macam selimut, boleh kita gunakan untuk solat. Cuma dia berkata fa khalif baina tarafai, maka selang-selikan antara dua hujungnya. Kalau dia tadi wasi'an, luas. Ini jenis kain kita, jubah kita tuan-tuan, kalau luas. Tapi ada juga tuan-tuan orang yang tak cukup kain. Bajet tak ada, ustaz, tak cukup kain, badan dah romok, kain sempit, ataupun boleh tutup bahagian bawah je, atas tu buka, bahu kita tu buka, dada kita nampak tengah solat. Ini jenis orang tak cukup kain contohnya. Ataupun ada kain, ni jenis semayang kat rumah ni dia bukan pagoda lagi, pagoda pun tak pakai.
Parahna ni kan. Habiskan hadis ni tuan. Wa in kana dha'ifan, wa in kana dayiqan fattazir bihi. Dan jika kain itu sempit, maka bercokeng dengan dia. Apa bercokeng ni tuan? Bercokeng ni jadikan kain itu sebagai izar. Okay, kita ada dua dalam kain ihram. Kita ada dua kain tau. Yang bawah kain pelekat itu, yang kita jadikan bentuk kain pelekat tu namanya izar. Kain pelekat ke kain batik orang perempuan pakai, kita pakai kain pelekat. Nama yang bawah tu apa? Izar. Yang atas ni yang tutup, kita buka bahu sebelah kanan masa kita ihram, bahu kanan ke kiri. Dah lama tak pergi umrah, lupa dah. Buka kanan kan. Yang atas ni yang kita buka bahu belah kanan tu, kain itu yang belah atas namanya rida. Rida selendang yang tuan-tuan pakai ni, rida. Yang bawah izar. Isunya tadi Nabi kata, kalau kain kau sempit, kain kau tak boleh cover sampai ke atas, tutup yang wajib. Maka di situ timbul keputusan yang wajib apa tuan? Aurat bagi lelaki antara pusat sampai ke lutut. Boleh. Itu paling sekurang-kurang minimum untuk aurat lelaki. Sebab dalam syarah ni saya baca tuan-tuan, ada juga kalangan sahabat yang jenis tak suka berbaju sembahyang. Okey? Tak suka berbaju. Ada baju tak? Ada jubah? Ada. Tapi tak nak pakai. Dia ambil yang wajib je. Ditutup antara pusat dengan lutut. Allahu Akbar. Agak kita ikut sahabat tu lah. Tapi nama tak dikemukakan nama sahabat tersebut. Sebab maknanya sekurang-kurang kalau orang tu dari sudut syarat sah solat tadi, antaranya kita kata tadi bersuci. Settle hadis yang pertama. Yang kedua menutup aurat. Ya, menutup aurat ni tuan, perempuan kita dah cerita tadi, tudung dia nak tutup mana semua. Untuk kita lelaki, kalau kita tak cukup kain, hatta walaupun banyak kain, dari sudut wajibnya cukup menutup antara pusat sampai ke lutut. Dah settle kat situlah. Okey, kita jangan cerita bab adab lagi. Adab tu memang kantoi lah. Bab adab kita memang out lah. Bab adab kita teruk lah. Kau pergi kedai, pandai pula kau pakai baju. Kau masuk pejabat, tahu pula kau pergi suhu apa, ukur suhu tembak kepala, kau pandai pula hand sanitizer, pandai pula kau jaga SOP tu. SOP dengan Tuhan kau tak jaga. Tapi dari sudut sah, kalau dia dah tutup dua tu antara pusat lutut, cukup. Dah sembahyang ni cukup tuan-tuan. Wa alaihi taib fattazir bihi. Tuan-tuan, kalau sempit, maka cukuplah kita menutup kawasan yang wajib tadi itu, tuan-tuan. Kemudian dalam sambungan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai. Tiada boleh semayang seorang daripada kamu pada kain yang satu yang tiada atas bahunya daripadanya sesuatu. Apa maknanya tuan-tuan? Bahu ni saya dah sebut tadi, rida. Pakaian atas ni, baju kita, baju Melayu kita, kemeja kita, jubah kita yang tutup atas ni tuan-tuan. Maka hadis ini tidak dipakai, tidak dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Mazhab jumhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, cukup tutup yang wajib. Yang atas tak wajib. Atas daripada dada sampai ke atas tuan-tuan, bahu kita. Hadis ni sebut kena tutup bahu sekali. Kalau tak tutup bahu tak sah. Hadis ini dipakai oleh mazhab Imam Hanbali. Mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad, dia pakai hadis ni, dia kata syarat sah solat mesti tutup atas bawah. Tak cukup bawah je, atas pun kena tutup sikit. Sekurang-kurang kalau pagoda ke singlet ke, okey. Mazhab Hanbali tuan-tuan. Cuma untuk kita sebut adab tadi, adab dan sunatnya lebih cantiklah kita himpunkan kedua-dua. Yang wajib tadi pusat sampai ke lutut, kita tambah sikit baju Melayu. Cantiklah. Yang wajib tadi tuan-tuan pusat sampai lutut, kita tambah sikit baju kemeja contohnya. Maka itu menghimpunkan, menggabungkan antara fardu dengan fadilah, antara fardu, adab dan sunat. Jadi itu yang cantik lah ya. Jadi hadis ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Dia tidak memaksudkan wajib, tetapi tuan-tuan, maksud dalam mazhab jumhur tadi ialah sunat kita memakai pakaian secara sempurna dalam solat ya. Apatah lagi tuan-tuan, kita tentukan uniform kita. Hari Jumaat insya-Allah putih, jubah putih, tak usik jubah color hijau, tak pakai masa hari Jumaat. Cari yang putih hari Jumaat. Pakai baju Melayu putih hari Jumaat insya-Allah ya. Hari-hari lain kita pelbagaikanlah apa-apa pakaian yang ada tu kita pakailah tuan Itu di antara sunnah ya. Kita asingkan pakaian-pakaian ni pakaian ibadah
Janganlah jubah ni lah pi kobon, jubah ni lah panjat tiang, jubah ni lah. Kalau Arab memang steady tuan-tuan. Arab dia jubah tu harapan bangsa dan negara dia lah. Dia panjat bangunan itulah jubah. Saya dulu pernah duduk Hayat Ashir tuan-tuan di Kairah dulu. Ya, ada pak cik tu masya-Allah jual ikan. Buat beca lah kata-kata. Dia punya beca dia tu yang bawa keldai. Kalau tak jalan keldai tu siaplah dihompok dia tuan tu. Keldai dekat Kairah ni banyak yang mogok tuan-tuan. Dia mogok jam satu Kairah. Tak balik jalan kita tu. Ni kedai-kedai di Kairah. Tapi saya respect kat pak cik ni tuan haji ni. Dia semayang, saya cerita Zuhur lah ni kan. Semayang tak pernah miss untuk berjemaah. Cuma berdoa jangan dapat duduk sebelah dia. Kan masjid panas, kipeh suam-suam yo, aircon tak ada masjid di Musi tu. Kalau dapat bau dia tuan-tuan, ya Allah, kita ni jadi tak khusyuk kan. Berdoalah janganlah cik duduk sebelah dan. Dari sudut kelebihan dia tadi apa? Tak meninggalkan solat jemaah. Tapi dari sudut gangguan ni tu berlakulah. Cuma mungkin dia orang dah biasa tuan-tuan, dia orang tak kisah. Kita ni tak berapa biasa, jadi hidung kita ni sensitif sikit lah. 4 rakaat bertahan, nak tahan napis ni tak boleh dah. Jadi kita pun kalau perasan pakcik tu belah sanun, saya akan cubalah cilok tempat-tempat yang lain agar tak duduk sebelah dia. Kita bukan nak khabar kita khusyuk. Kita ni sebenarnya dah lah tak khusyuk, dapat pula bau macam tu tuan Nabi ngumpet dia kan. Jadi itulah keadaannya. Uniform itu kalau boleh sesuai lah. Kan? Dalam perbahasan ni tuan-tuan, kalau kita cerita pasal aurat, pasal pakaian, maka sesuaikan dengan tempat. Kan? Kita pun pandai pula pakai tracksuit kalau pergi pantai. Tak ada pakai jubah dia, lari orang semua kan. Kan ni orang ni Covid ke apa ni kan? Pakai jubah hijau pula tu. Jadi kita sesuaikanlah. Pergi padang contoh nak bersukan, pakailah pakaian sukan. Maka kita sesuaikanlah pakaian kita tu, sebab Allah sebut ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah kata pilih pakaian cantik-cantik yang sesuai, yang sempurna untuk kamu ke masjid. Maka Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari, saya ingat dia ada peruntukan satu helai jubah ni tuan, harga sampai kepada 500 dirham, 5,000 dirham. Paling branded punya baju, khusus untuk malam Lailatul Qadar sahaja. Ini khusus untuk raya. Jadi kita pun eloklah khususkan satu jubah tu untuk sembahyang Jumaat contohnya kan. Itu satu benda yang bukanlah salah, tetapi itu satu perkara yang pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, selesai tuan-tuan sedikit sebanyak tentang pakaian kita dalam solat. Tayyib. Qala hadis yang keempat. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar wa qala idza kana ad-dar'u sabigha. Ini tambahan soalan terhadap pakaian wanita, aurat wanita ketika solat. Ditanya sendiri oleh isteri Nabi yang bernama Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, adakah boleh seorang perempuan dengan baju kurung panjang dan kain tutup kepala dengan tiada kain pinggang? Maknanya tolokong tu selai je, tapi tutup semua. Jubah dia selai boleh tutup daripada atas sampai ke bawah. Biasa kan dia dua lai lah, bawah dengan atas tak? Tapi tak. Kan kain telukung perempuan ni sedikit kan, ada selai yang ikat pinggang dia punya izar, dan yang atas tu panggil ridak lah yang atas. Tapi tak. Dia punya tolokong ni tuan-tuan, ada Arab banyak macam tu, memang Arab banyak pakai macam tu. Solai ya, cover semua. Nabi kata boleh, ya, dengan syarat Nabi kata ya yughatti zuhura qadamaiha, apabila adalah baju kurung panjang itu luas, boleh tutup sampai dua belakang kakinya. Jadi ibu-ibu, akak-akak kita ni ya boleh pakai telokong solai je. Solai saja, kain telokong tu cover semua daripada atas sampai ke bawah. Cuma Nabi dah syaratkan di sini menutup juga tumit kaki dia. Artinya kaki wanita dalam hadis ini ialah aurat. Dia wajib tutup dengan sempurna. Kalau tawaf tuan-tuan, paling kita takut masa tawaf kan, stokin bocor ko, stokin kuyak ko, ataupun jenis yang beringan-ringan ambil mudah ni. Ini problem sikit lah, ya, masalah sikit kalau dia tidak menutup auratnya tuan-tuan dengan sempurna ketika tawaf. Sebab tawaf ni kita tahu dia rukun tak settle, habis haji pun terkesan semua tak sah. Jadi masalah besar lah.
Jadi kalau dia dah terbiasa dengan menjaga aurat untuk solat 5 waktu, insya-Allah pada perkara-perkara lain dia akan rasa tak ada susahnya, tak ada bebannya, tidak membebankan langsung. Sebab memang Nabi SAW kata boleh kau pakai telokong solai saja atas sampai ke bawah, bukan 2 helai, tapi syarat tutup kaki tuan-tuan dengan hadirnya Haji Tuan Bilal gitu, maknanya mungkin berakhirlah kelas kita. Cuma hadis yang kelima laju, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi SAW fi lailatin mudlimah fa ashkalat 'ala al-qiblatu fa sallaina. Kami satu hari, kata sahabat Sayyidina Amir, bersama Nabi SAW pada satu malam yang gelap kelam, jadi tak pasti kiblat mana arah. Kami semayang, lepas terbit matahari, tiba-tiba kami salah arah kiblat. Macam mana kedudukan dia di sini tuan-tuan? Nabi kata fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Keluar turun ayat, di mana sahaja kamu menghadap, di situlah ada pihak yang disuruh oleh Allah Ta'ala, ada arah yang Allah perintahkan. Walaupun salah arah, salah kiblat, tetapi solat yang kamu lakukan malam tadi sah. Ini satu pendapat, kita akan bincangkan nanti tuan, pandangan-pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab-mazhab yang lain berdasarkan antara syarat sah solat mesti benar lurus arah kiblat. Apakah dia ain Kaabah ataupun jihah Kaabah, mesti tepat ke ataupun boleh bucu-bucu tu? Ini insya-Allah kita akan bicarakan pada pengajian yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nanti saya buat majalah tasawuf terbitan Sahah. Siapa yang nak boli nanti boleh lepas isyak di bawah. Terima kasih tuan-tuan ya. Wallahu a'lam bissawab.